ذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وفي حديث آخر إن في الصلاة لشفاء. أما بعد. Jadi bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita tunaikan tadi salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan salat jamaah ini seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah, yang mana salat jamaah ini lebih daripada salat seorang diri dengan 27 darajat, dan dalam riwayat yang lain bi 25 darajah dengan 25 darajat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan ibadat salat, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan kisah yang ma'ruf yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri memfardukan di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan tidak ada perantaraan, yakni malaikat Jibril. Kerana kalaulah ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala memfardukan di atas baginda Nabi menggunakan ataupun dengan dengan Sayyidina Jibril yang disebut sebagai Aminul Wahyi, dengan makna pengutus wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sembahyang. Kerana itu sembahyang Allah taala angkat darajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada Sidratul Muntaha. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut. Malaikat Jibril kata, "Lau taqaddamtu bi anmulatin lahtaraqtu." Kalaulah aku ini naik lagi demi selangkah, nescaya aku akan terbakar daripada nur yang Allah taala letak di mana di Sidratul Muntaha. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi kepada Mi'raj, naik lagi kepada Sidratul Muntaha, berseorangan diri dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala memfardukan sembahyang yang kita semua ketahui. Tuan-tuan, bila mana seorang hamba itu nak masuk ke dalam sembahyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ajaran, memberikan satu tunjuk ajar, iaitulah iza dakhaltumus salah fadkhulu bis sakinati wal waqar. Kalau kamu nak masuk sembahyang, maka masuklah dalam bentuk yang tenang, kerana kamu akan tukhatibu malikal muluk, kamu akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, raja bagi segala raja. Itu tuan-tuan makruh. Kalau kita, contoh masalan kita tengok imam tengah rokok, kita di belakang sana, imam duk rokok, kita pun punya nak dapat rakaat, maka kita pun berlari. Kita berlari untuk apa? Untuk mendapatkan rakaat tersebut. Maka masuklah kita ke dalam sembahyang dengan tidak ada sakinah, dengan tidak ada ketenangan. Kerana apa? Kerana kita pun jadi tercungak-cungak. Iza dakhaltumus salah khulu bis sakinati wal waqar. Bila nak masuk sembahyang, masuklah dalam keadaan tenang, kerana itu akan tukhatibu malikal muluk. Tuan-tuan, bila kita memulakan sembahyang, maka awal-awal lafaz yang kita sebut iaitulah lafaz Allahu Akbar. Sebab itulah lafaz Allahu Akbar ini besar tak besar dijadikan sebagai rukun qauli. Rukun qauli dengan makna kata andai seorang itu meninggalkannya, nescaya tidak sah sembahyangnya. Bukan takat itu, kalaulah tersilap baca, maka menyebabkan solat itu tidak sah. Sebab itulah kalau kita mengaji satu kitab nipih namanya Safinatun Najah, dia menyebut syarat takbiratul ihram 16 syarat
untuk mengangkat takbir, di antaranya tuan-tuan, alla yamudda ba akbar, jangan dipanjangkan ba akbar. Allahu akbar. Maka yang inilah ulama sebut, bila orang sebut macam ini maka solatnya batal. Kerana apa? Kerana Allahu akbar, kalau kita tengok ba dengan ra itu tidak ada alif. Jadi kita beringatlah. Sebab itu kalau mula-mula solat sudah melakukan kesilapan, al-jawabnya solat kita itu tidak terjadi. Mana ni Allahu akbar? Kerana kata para ulama, akbar itu bermakna maha besar. Kalau akbar dengan makna kata at-tabalul kabir allazi lahu wajhun wahid, makna dia kompang, satu gendang yang besar yang ada satu wajah, itu akbar. Kalau Allahu ikbar, lagi jeng, ikbar dengan makna haid. Sebab itu tuan-tuan ni kena mengerti, tak sebut takbir tidak boleh abad bertukar huruf. Mana Allahu akbar, tak kaf dia bertukar dengan kha. Kaf tu ditukar dengan kha. Kalau kaf tu bertukar dengan kha, wassalamnya banyak. Tak Allahu akbar. Mungkin tuan-tuan kat sini tak ada kot, tapi kalau belah utara dia memang ada lah. Orang kampung akhbar. Ini tak kena. Sebab huruf di situ kaf, bukan kha. Jadi itu sedikit peringatan. Bila kita mengangkat takbir, angkatlah takbir dengan ada unsur daripada tasawuf, hadir hati, dan ada unsur patuhi syariah. Tuan-tuan, bila mana seorang itu dia mengangkat takbir, dia mengucap Allahu akbar, sunat para ulama sebut mengangkat tangan. Sunat bila kita mengucap Allahu akbar, sunat angkat tangan. Sebab tu angkat tangan ni tuan-tuan, dia ada 4 tempat. Sunat angkat tangan. Yang pertama bila takbiratul ihram, yang kedua bila rukuk, yang ketiga bila i'tidal, yang keempat ni mungkin ramai yang terlepas pandang. Yang keempat, sunat mengangkat tangan bila mana seseorang itu bangun daripada tasyahud awal. Bila bangun daripada tasyahud awal, sunat angkat tangan. Bila bangun tasyahud awal, mana? Daripada rakaat kedua kepada rakaat ketiga, kata para ulama, sunat angkat tangan. Jikalau seseorang itu meninggalkan mengangkat tangan pada tempat yang disunatkan, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab ini dinukilkan dan diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan ni tuan-tuan, para ulama membincangkan hikmah. Kerana kita angkat tangan Allahu akbar. Bila kita angkat tangan tu tuan-tuan, kita mula alif tu dari bawah, Allahu akbar. Baik, yang ini dipanggil sebagai kepala jari. Kata al-Imam Ar-Ramli, sunat menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat bila kita angkat tangan tu. Sebab itu kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hikmah daripada mengangkat tangan ialah tarku ma siwallah wa tarhu ma siwallah. Iaitulah kata al-Imam Syafi'i, bila mana isyarat daripada mengangkat tangan tak lain tak bukan daripada isyarah daripada membuang selain daripada Allah. Mana apa tuan-tuan? Makna kita tinggalkan kereta kita, tinggalkan harta kita, anak pinak kita. Sebab apa tinggal? Seolah-olah kata Imam Syafi'i, bila angkat tangan tu, ambil segala hak dunia itu lempar ke belakang. Allahu akbar. Ini isyarah. Kerana itu para ulama menyebutkan mengangkat tangan, hikmahnya daripada itu ialah membuang selain daripada Allah. Maka tidak ada di dalam sembahyang melainkan seorang hamba berserta Tuhannya. Para ulama lain membahaskan lagi hikmahnya ialah tidak lain dan tidak bukan seolah-olah raf'us sitarah bainal abdi wa rabbi, seolah-olah mengangkat
tabir di antara hamba dan Tuhannya. Maknanya tuan-tuan, dalam sembahyang ialah waktu untuk kita memohon segala sesuatu. Sembahyang, sebab itu Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan penyejuk mataku di dalam sembahyang. Tuan-tuan, apa dia ni? Dan Nabi sebut ada inna fis salati la syifa. Dalam sembahyang kita, dalam sembahyang Nabi itu punya kesembuhan bagi segala penyakit. Tuan-tuan, hari ni terbalik. Sakit tidak sembahyang. Daripada sembahyang sakit, dia nazar pula. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersumpah kepadamu, jikalau engkau sembuhkan penyakitku, nescaya aku akan sembahyang 5 waktu. Pula sembahyang 5 waktu tidak akan gugur selagi mana akal berada di suatu tubuh. Wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in yutiq syai'an fa'al. Tak boleh tinggal selama mana seorang itu dikatakan aqil, yang berakal. Tuan-tuan, bila mana seorang itu mengangkat takbir Allahu Akbar, dia ada 2 kaifiat mengangkat takbir ni. Tuan-tuan, saya ambil peluang ni, saya cerita bab sembahyang. Jadinya tuan-tuan, dalam sunat, kalau kita sembahyang, kita kena beringat yang wajib itu ialah mengucap Allahu Akbar. Jadi alif lam lam ha, alif kabara ni, Allahu Akbar, hukumnya wajib dengan makna rukun. Andai seorang itu takbir di hati, Allahu Akbar tu di mana sih? Di hati. Kalau di hati, hukumnya tidak sah. Kerana para ulama sebut ayyusmi'a nafsahu. Tak, mestilah takbir rukun qauli ni tuan-tuan, macam Fatihah, hendaklah ia memperdengarkan dirinya akan bacaannya. Diri dia tu kena dengar. Tu paling kurang lah. Tak kira lah suara angin ke, Allahu Akbar, tak kira, asalkan dia mendengar suara dirinya. Jadi hak duk takbir dalam hati ni, angkat tangan saja, hak ni tidak sah. Ni dah dalam mu'tamad di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Hak nak cari mazhab lain tu berlambak. Tapi kita bahas saja mazhab yang berada di negara kita, iaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi yang sunat ni angkat tangan. Itu sunat. Andai kata seorang itu dia mengucap Allahu Akbar saja dan tidak mengangkat tangan, hukumnya solat tersebut ialah sah dan luput pahala sunat. Sunat tak dapat siapa ada angkat tangan? Tak. Jadi kalau nak angkat tuan, kalau kita nak angkat, dia ada kaifiat yang sempurna. Jadi kalau angkat macam ni ke, tak sah lah ke. Tapi cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengucap alif itu, tangan sudah bermula diangkat. Allah. Ada dua pendapat di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Bilakah nak berhenti ra tu? Ada kata Allahu Akbar, boleh lepas, ataupun Allahu Akbar. Dua pendapat. Tak boleh serta ilmu. Makna kata yang duk buat Allahu Akbar, yang ni yang disebut oleh Syekhul Islam Zakaria, yabtadi bibtida'ih wa yantahi bintihai. Mula itu dengan lafaz ra, dengan lafaz alif, kemudian habisnya takbir itu dengan habis angkat. Angkat di mana? Di sini. Satu pendapat. Makna apa? Ambil daripada riwayat. Satu lagi yang kita duk buat hari ni boleh tengoklah kitab Maraqil Ubudiyah daripada nukil daripada Asy-Syaikh Al-Wunai. Allahu Akbar. Jadinya bila seorang itu mengangkat takbir, hendaklah dia jangan lupa niatnya itu hendaklah disertakan. Niat fardu mayang, jangan duk lupa. Niat ni tuan-tuan, dia mudah saja. Dia tak perlu
Allah panjang, bila nak habis? Sungguh panjang. Kita pun tak tahu apalah di dalam hatinya itu. Tak perlu panjang. Tak, sebab itu para ulama kata paling panjang sebanyak berapa? Dalam Kasyif itu saja sebut, nukil daripada Syekh Ali Syubra Melisi, paling banyak ialah 7 alif bersama dengan 14 harakat. Tu paling panjang. Tak? Tak. Kau nak panjang tu? Tak, bersama 7 alif. Sebab 1 alif sama 2 harakat. Jadi kalau 7 alif 14 harakat. Tak? Tak. Jadi orang nak angkat takbir panjang ni boleh tak? Boleh. Tapi jangan lebih daripada 14 harakat. Allah. Tapi tak kira lah 14 harakat ke 12 harakat ke, dia tidak perlu sampai dipanjang lebih daripada 5 ataupun 6 harakat. Panjang dah tu 6 harakat tu. Allah panjang sangat. Tuan-tuan, apa yang kita kena sertakan di hati? Yang kita kena sertakan di hati itu disebut sebagai qasdul fi'li wal fardiyah wa ta'yin. Kita sembahyang maghrib, makna kata sembahyang maghrib tuan-tuan, dia mudah lah. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, makmum, habis. Makna niat di hati kita tu, kita ingat di hati, hadirkan hati. Tuan-tuan, seolahnya tuan-tuan, kalaulah tak ada tempat lain yang kita boleh khusyuk melainkan di sini. Kata kalau kata sembahyang tak khusyuk langsung, itu tak kena. Kerana dalam sembahyang wajib juga khusyuk satu tempat, iaitu di mana? Ketika takbiratul ihram, hilang habis segala dunia dan isinya, yang ada hanyalah sahaja aku solat fardu maghrib. Lepas tu kalau makmum. Jadi hak lain tu tak wajib, sahaja aku solat fardu maghrib. Hak lain tu 4 rakaat ke, menghadap kiblat ke, lillahi ta'ala ke, tak wajib, sunat ke. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buat wajib, dia tidak menyebabkan takbir itu panjang. Cukup dengan Allah, hadirkan hati kita. Macam kita duduk masjid ni, sehari kita duduk, dalam hati kita duduk bayang, nak balik sehari ni, pergi singgah kedai dulu, nyinggah kedai dulu. Macam mana lintasan itu berlaku di hati kita? Kita lintaskan hati kita ketika mengangkat takbir. Itu ya. Bila mana kita mengangkat takbir, ulama menjawab, ulama berbahas, sunat diam seketika. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara sakata hunayyatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertakbir, Nabi akan berdiam seketika. Yang ini ulama mazhab Syafi'i kata sunat sakitah. Sakitah ini dengan makna kata diam sekadar subhanallah. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, daripada akbar tu nak baca doa iftitah pula, sunat diam. Sunat diam. Barulah sekadar subhanallah sesaat 2 saat, lalu kita membacakan Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Ulama tasawuf membicarakan mengapa disunat, apa hikmat kita diam seketika. Apa kita diam je? Allahu Akbar. Kerana para ulama tasawuf membahas bahawasanya bila mana seorang itu mengangkat tangan, isyarat kepada mengangkat tabir di antara Allah dan hambanya, maka dia tidak melihat melainkan Allah, seolah-olahnya dia berada di alam yang lain. Sebab itulah macam mana dia kata alam lain. Kita buat contoh Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin. Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, ibnu hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ia sembahyang, nescaya burung pun menghinggap di kepalanya kerana ingatkan bahawa dia adalah patung ataupun batu.
Sayyidina Abdullah bin Zubair orang yang hebat, yang teguh, yang mana orang tengok takut kerana haibah ini. Kalau kita tengok sebahagian manusia, kita rasa gerun, kita tak buat salah pun dia, tapi kita tengok kita rasa segan, takut. Tak, kerana itu Abdullah bin Zubair, kalaulah dia masuk dalam rumahnya, nescaya diamlah ahli keluarganya. Masuk rumah kan tu, kalau kita balik rumah, orang kata balik dah balik dah. Tu balik dah orang tua tu dah. Kalau Abdullah bin Zubair kalau masuk ke rumahnya, nescaya diamlah ahli keluarga kerana hormat kepada Abdullah bin Zubair. Tapi bila mana dia angkat tangan, tuan-tuan, angkat tangan takbir di dalam sembahyang, nescaya bermulalah suara anak nak bising, isteri nak menyanyi ke, isteri nak bergelak ketawa ke. Kerana apa? Kerana isteri dan anak-anak ia mengetahui kalaulah ia mengangkat takbir, ia sudah berada di alam lain. Kan duk alam ni dah, dia tak dengar dah kita duk sembang apa. Jadi kalau kita, tuan-tuan, kalau kita ni suruh diam pula, orang nak mayang ni diam lah sah. Berbeza dengan kita dengan betul dikatakan Laila Majnun. Laila Majnun ni orang yang asyik pada perempuan. Kita semua tahu. Dia dikisahkan Laila Majnun ni, tuan-tuan, dia mengejar seekor anjing yang katanya dari kampung Laila. Dia minat sungguh nak bunyi kata Laila, tak kira lah anjing kampung Laila pun dia ligan, dia kejar. Kerana apa? Tak tahulah dia nak bertabaruk ke apa. Dia kejar ni, tuan-tuan, nak kejar kepada anjing ni sampai melintas di hadapan orang yang sembahyang. Nak pergi sampai sana, tak dapat anjing, patah balik. Tu imam jumpa dia, hei, nama dia Qais, wahai Qais, adakah kamu tidak melihat bahawasanya kami ini sedang sembahyang? Lalu kata Qais, wahai tuan imam, sesungguhnya aku mengejar cintaku sehingga aku tidak nampak melainkan cintaku, dan aku tak perasan kamu sedang sembahyang. Namun kamu, wahai tuan imam, pastinya tidak mencintai Allah kerana kamu berhada di hadapan Allah dan kamu memandang kepada selain Allah. Sebenarnya kita ni, tuan, hak ni mabuk ketum, mabuk ayak sejuk. Orang Kedah panggil mabuk ayak sejuk. Makna kata asyik kepada wanita yang lain. Maka itulah ahli dunia. Maka sepatutnya ahlul akhirah lebih hebat daripada ahlul dunia. Ini kata para ulama tasawuf. Bila mana seorang itu mengangkat takbir, seolah mengangkat tabir di antara dia dan Tuhannya, lalu ia tidak nampak melainkan Allah, tak nampak melainkan Allah, maka hilanglah daripada yang lain. Sebab itulah disunatkan berhenti. Kerana apa? Seolahnya itulah sya'nul mu'jibin. Kalau orang bertakajub, dia akan diam seketika. Kalau kita tengok seorang perempuan cantik, terdiam seketika, terpegun. Tengok, tak kata apa, tak, tengok tu mata tidak berkelip. Tengok orang pasal kau, dia tengok tu mata terbeliak. Itulah hal keadaan orang yang terkejut. Tidak ada sebarang patah perkataan yang keluar, tak ada. Seolahnya, tuan-tuan, bila mana seorang itu masuk dalam sembahyang, dia terpegun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli dengan segala sifatnya kepada hamba, maka tidak melihat dia melainkan Allah, maka dia terpegun seketika. Kita diam. Macam mana kita ada saktah dalam surah Yasin. Saktah surah Yasin, kalau kita perasan huruf sin yang kecil tu, saktah tu dalam ilmu tajwid dengan makna berhenti sambil menahan nafas. Mana ada surah Yasin yang kita baca malam Jumaat? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita dah baca malam Jumaat. Ya wailana. Tuan-tuan, bila mana ahli kubur dibangkitkan di padang mahsyar, bila dia bangun daripada padang mahsyar, apa yang dia kata? Ya wailana,
Man ba'athana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari alam kubur? Siapakah yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami? Siapa? Man ba'athana min marqadina. Kalau kita perasan, situ ada sin. Sin apa tu? Sin itu makna saktah, diam sambil menahan nafas. Ya wailana, celakalah bagi kami, siapakah yang membangunkan kami daripada tempat tidur? Lepas tu apa dia kata? Hada maw'adur rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang bernama Rahman, dan benarlah dak janji segala para rasul. Baik, apa kaitannya? Seolahnya tuan-tuan, dak bila kita baca Al-Quran, kita melakukan diam seketika, isyarat kepada hikayah yang akan berlaku di akhirat. Terkejutnya orang kafir bila melihat apa yang dijanjikan Allah itu benar-benar berlaku. Ya wailana, siapa? Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami? Lalu diam seketika. Inilah janji Tuhan, dan benarlah oleh Tuhan, dan benarlah oleh para rasul. Seolah-olahnya tuan-tuan, itulah yang berada dalam sembahyang. Sebab itu para ulama sufi mengatakan sembahyang ialah al-jannatul ajilah, satu syurga yang Allah segera di dalam dunia. Dan kita ni tuan-tuan, tak, bukan segera. Kita solat tu dalam keadaan segera. Bukan syurga segera. Nak, kita solat bagi cepat habis. Tak, bagi orang baru belajar, tak apalah, kiai kita suruh sembahyang lama-lama pula, dia puas pula. Tapi nak beritahu tuan-tuan, bila mana seorang itu dia terkejut, lalu dia diam seketika, apa yang dia kata selepas pada itu? Dia kata Allahu akbaru kabira. Inilah kita panggil doa al-iftitah. Tuan-tuan, kita panggil doa iftitah. Walhal kalau kita kaji setiap lafaz yang ada, tidak ada perkataan wahai Tuhan, aku mohon sekian. Tak ada. Allahu akbaru kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila, jatu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal mu'minin, ataupun wa ana minal muslimin. Tidak ada di dalam doa iftitah itu sebarang lafaz Allahumma ataupun lafaz Rabbana. Kalau kita tengok mana pun, Allah maha besar, segala puji bagi Allah, maha suci Allah, aku hadapkan muka aku bagi Allah yang cipta langit bumi. Tak, tak, la syarika lahu bidzalika umirtu. Tak, bukan inna salati, salatku, ibadatku, hidupku, matiku bagi Allah, tiada sekutu baginya, dan dengan ini aku daripada kalangan orang beriman. Tidak ada lafaz dalam tersebut lafaz doa. Doa ini apa dia makna? Doa ini kata para ulama ialah permintaan. Amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a, wa fi tasawi faltimasun waqa'. Kalau daripada atas kepada bawah itu dipanggil suruhan. Tapi kalau daripada bawah ke atas itu dinamakan permintaan. Jadi ulama tetap memberi nama yang kita baca sebelum Fatihah doa. Baik, di manakah doa? Di manakah permintaan? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hei, dengan menyebut nama Allah tenanglah oleh hati-hati. Bermakna tuan-tuan, lagi banyak kita berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala akan menambahkan ketenangan kita, menambahkan ketenangan di dalam diri kita. Seolah-olahnya tuan-tuan, kita mula sembahyang kita dak dengan lafaz Allahu Akbar, lalu kita baca pula dengan zikir-zikirnya, zikir doa iftitah, seolahnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berada di hadapanmu dan aku menyebut namamu, dan engkau telah berfirman, kalau sebut namaku nescaya aku berikan ketenangan. Maka ya Allah,
berikanlah kepadaku ketenangan di dalam melakukan ibadat. Seperti ini tuan-tuan, kita punya khitab, kita punya berbicara dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah, dak kau kurniakanlah ketenangan kepada diriku dengan melakukan salat. Maka seolahnya tuan-tuan, bila kita berzikir, kita mohon kepada Allah untuk tenangkan hati kita. Allahu Akbar kabira. Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Tuan-tuan, bila kita sebut Allahu Akbar, lalu kita sebut pula Allahu Akbar kabira. Kabira ni tuan-tuan dipanggil maf'ulun mutlaq. Kalau kita mengaji nahwu, makna maf'ul mutlaq dengan makna taukidan aw naw'an yubinu aw adad kasirtu sayrataini sayrati rasyad. Tuan-tuan, kalau kita tengok daripada sudut terjemahan lah, Allah Maha besar, kemudian setelah itu kita diam, kemudian kita berkata perkara yang sama, Allah Maha besar, namun di sini ditaukidkan, dikuatkan lagi, Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Seolahnya kita sudah melihat apa yang Allah Ta'ala limpahkan daripada ilmunya dan kudratnya, maka kita mengiktirafkan dengan menguatkan lagi Allah besar dengan sebesar-besarnya. Allah besar dengan makna kata Allah dak subhanahu wa ta'ala darajatnya di atas darajat hamba-hambanya. Hamba-hamba tidak akan sampai kepada sedikit daripada dak ketinggian dak Tuhan, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan saya sentuh sikit, bila kita sebut Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya, seolahnya tuan-tuan apa yang kita sebut lepas tu? Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah, kathiran ay hamdan kathira, pujian yang bersangatan banyak. Kenapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Kerana Allah Ta'ala bagi kita untuk beribadah ialah satu nikmat yang wajib disyukuri. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu dalam hikamnya, asyukru qaidun ni'am. Bermula syukur, puji Allah, berterima kasih kepada Allah ialah pengikat bagi nikmat. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Kata Imam Ibn Athaillah, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka tunggulah masa untuk kehilangan nikmat tersebut. Karena itu kita mensyukuri Allah, seolahnya Allah Ta'ala bagi kita sembahyang, itu ialah sebuah nikmat yang wajib disyukuri, maka kita mensyukuri dengan kata kita walhamdulillahi kathira. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, kalau hari ni daripada nak tengok hari ni ahli masjid, kemudian tiba-tiba sebelum mati nak jadi wal'iyadzubillah su'ul khatimah wal'iyadzubillah, jadi pula daripada ahli yang bukan masjid, ahli pula ahli kelak-kelak malam. Maka kata para ulama, imma dua sebab. Tuan, kalau mula ibadat, hari-hari dia duduk di dunia ni penuh dengan ibadat, tiba-tiba bila mana sebelum dia mati Allah Ta'ala balikkan dia menjadi ahlul ma'siyah, maka imma dua sebab. Yang pertama ialah barangkali daripada ia memperlekehkan orang lain. Dia rasa dia ahli syurga Allah, dia rasa syurga Allah khusus untuknya. Dia melihat, ya Allah Ta'ala bagi ni satu nikmat, ya Allah tak kurnia pada orang lain, maka sebab itu dia pelakih orang lain. Dia tu kat mayang mana tu, kita ibadat duk tiap-tiap hari, dia tak bukan nak pergi mayang pun. Tegur lain, hina lain. Tegur lain, hina lain. Hina itu tak dam cakap, dia ada di hati. Bila benda tu lintas di hati, mula kita mengucap, mula kena istighfar, astaghfirullahalazim. Dia benda tu dia main di hati, kita rasa Allah, Allahu Akbar, nampak rasa besar. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu dan kita tengok orang lain dengan pandangan hina, seolah mereka ni tak sempat nak bertaubat. Wal'iyadzubillah. Sebab yang keduanya tuan-tuan, kata para ulama, imma sebabnya dia melakukan ibadah namun ia tidak mensyukuri nikmat ibadah. Dia melihat ibadahnya itu dilakukan oleh daya kudrat dia, dan inilah yang berlaku kepada iblis. Iblis ni tuan-tuan,
satu makhluk yang kuat beribadah kepada Allah. Namun bila mana dia melihat kepada dirinya, maka Allah Ta'ala balakan dia dengan bahawasanya aba wastakbar wa kana minal kafirin, maka jadi takabburlah oleh dia, jadi orang kafir. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak mensyukuri nikmat dan tidak mengembalikan apa yang dia sedang ada kepada Allah. Bahkan dia balik, ini daripada usaha saya. Bila mana seorang itu mengembalikan kesimpulan kepada dirinya, maka itulah yang disebut sebagai fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu sudah ada penyakit. Maka daripada penyakit inilah lahirnya sifat takabur. Kerana kalaulah orang itu melihat nikmat ini daripada Allah, bila dia melihat benda itu tak ada pada yang lain, maka dia melihat Allah yang tidak memberi. Bila mana dia tengok nikmat ni ada pada orang lain yang seumpama ataupun lebih, maka dia mengatakan yang memberi ialah Allah. Maka tidak lahirlah sifat yang disebut sebagai hasad dengki. Hasilnya apa tuan? Mengembalikan semuanya kepada Allah, seperti mana perkara tersebut datang daripada Allah. Bila mana tidak mengembalikan perkara tersebut kepada Allah, lahirlah sifat takabur, rasa diri itu lebih daripada Allah. Dan lahir juga satu sifat, iaitu hasad dengki. Hasad dengki ni tuan, dia melihat orang tu dapat, kita tak dapat. Andai kita mengembalikan kepada Allah, maka kita akan memohon kepada Allah untuk diberikan kepada aku seperti mana engkau berikan kepadanya. Ini apa dia ni? Iaitu nikmat kena syukuri, termasuklah nikmat ibadah. Kerana ibadat ni tuan-tuan, nikmat yang lebih besar daripada nikmat harta. Wa subhanallah bukratan wa asila. Bila mana kita puji Allah Subhanahu Wa Taala tuan, sikit lagi. Nah, bila mana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bila puji Allah Taala, kita mengetahui pujian kita itu tidak akan menyamai nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita puji Allah Taala 1000 pun tuan-tuan, 1000 kali sehari, 12,000 sekali sehari pun tidak akan menyamai nikmat yang Allah Taala bagi dalam mata. Takkan sama. Seolah-olahnya kita memuji Allah dan kita mengakui kita ini, pujinya ini tidak menyamai sedikit pun daripada nikmat Allah, maka kita menyebut wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Maha suci Allah pada pagi dan malam, dengan makna kata ya Allah, Maha suci ni tidak ada sebarang keaiban, tidak perlu kepada amal ibadat kita. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyebut daripada gurunya Taqiyuddin Subki, Syekh Taqiyuddin, dia mengatakan bahawasanya, wahai Tuhan ilahi, wahai Tuhan, la tanfa'uka hasanati. Wahai Tuhan, tidak memberi manfaatlah kepadamu wahai Tuhan oleh segala kebaikan yang aku lakukan. Kita buat baik ada manfaat kepada Tuhan ke? Tak, manfaat kepada kita dia sendiri. Ilahi la tanfa'uka hasanati. Wahai Tuhan, tidak memberi manfaatlah kepadamu akan amalan yang aku kerjakan. Wala tadurruka sayyiati. Wahai Tuhan, begitu jugalah segala kejahatan yang aku lakukan tidak akan menjadi mudarat bagimu wahai Tuhan. Kebaikanku tak ada manfaat bagimu, dan juga ya Allah ya Tuhanku, kejahatan tidak memudaratkanmu. Wahai Tuhan, terimalah akan perkara yang tidak memberi manfaat kepadamu. Dan kalau tu benda tu ada manfaat, bolehlah. Wahai Tuhan, terimalah daripada kami apa yang tidak memberi manfaat kepadamu. Dan ya Allah, kau lupakanlah daripada perkara yang tidak memberi mudarat kepadamu. Ini seperti ni doa para wali Allah Ta'ala, yang mana mengetahui hakikah hamba daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan amalan kita,
boleh membeli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seolahnya sembahyang yang kita lakukan tak lain tak bukan supaya Allah Ta'ala tilik kepada kita dengan tilikan rahmat. Hamba aku telah berusaha, maka nescaya aku akan berikan kepada hamba aku dengan apa yang layak. Tuan-tuan, kalau disyarahkan lagi panjang, oh subhanallahi bukratan wa asilah, pagi dan malam. Kemudian barulah kita apa? Bila mana mengiktiraf akan seluruh kebesaran Allah dengan 3 kalimat, ketika itu barulah kita berbicara ana, barulah berbicara tentang diri kita. Wajjahtu, dengan makna ya Allah, aku menghadapkan akan zatku dan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bila ni tuan-tuan? Bila kita iktiraf dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah datang sebutan tentang ana. Tu pun bukan ana saja. Wajah tu, aku hadap wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Seolahnya tuan-tuan, yang kecil berada dalam besar. Yang kita ni kecil ni menghadap diri kepada Allah. Bukan kita sebut Allah yang menciptakan akan aku. Tengok, sebab kamu tu kecil. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian barulah kita masuk pula ke dalam hal-hal takbiratul doa iftitah yang lain. Kemudian masuk pula ke dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu panjang bahasanya, kalau saya hurai takut tinggal saya seorang dengan tiang. Iaitulah apa dia? Iaitulah bicara kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat itu saja kuliah pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat. Moga-moga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang mendapat khusyuk dalam sembahyang. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita melakukan ibadat, kita memperbanyakkan sembahyang. Saya sendiri pun sembahyang putungan berik juga. Alhamdulillah. Kita doa, tuan-tuan dan saya juga, kita doa supaya Allah Ta'ala bagi kita pada kita khusyuk, dan Allah Ta'ala memberikan kita taufiq untuk melakukan sembahyang 5 waktu di atas wajah yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang pada kita untuk kita lakukan solat-solat sunat supaya menjadi tilikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi diyamil qutun wa dhakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.